الحمد لله القائل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan diberikan kerahmatan, keberkatan, kebahagiaan hidup di atas dunia ini dan lebih-lebih lagi kehidupan di alam akhirat. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam kini khasnya di negara kita yang tercinta ini mencapai keamanan dan kemakmuran. Sesungguhnya negara yang makmur terhasil dari rakyat yang terbilang dan cemerlang dari rohani dan jasmaninya. Menurut perspektif Islam, pembentukan rakyat terbilang dapat dilihat dari beberapa aspek. Antaranya rakyat perlu mantap dalam akidah dan ibadah kerana ianya akan melahirkan individu Muslim yang unggul dan masyarakat yang berbudi bahasa dan berintegriti. Al-Quran dan Sunnah serta syariat Islam adalah panduan yang utama di dalam memakmurkan dan mentadbir sesebuah negara. Al-Quran menyebut peranan yang dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan sesebuah negara seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Ayat ini menjelaskan manusia sebagai pentadbir bertanggungjawab mengurus dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk kesejahteraan manusia sejagat yang meliputi aspek material, ilmu, ekonomi dan juga sosial. Oleh itu, sebagai umat pilihan di dunia ini, kita perlu bijak mengimbangi antara dua keperluan hidup, iaitu keselesaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Justru kita berperanan merancang dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk faedah diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan juga negara. Kita juga perlu membuat perubahan terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, seperti mana yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita hendaklah sedar bahawa kehidupan di dunia ini adalah untuk memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga digalakkan supaya mencuburi apa saja bidang yang boleh membangun dan memberi kebaikan kepada diri manusia, seperti mencuburi bidang pendidikan saintifik, pengembangan industri asas tani, penyelidikan, perubatan dan sebagainya, sebagaimana yang telah dirintis dan dipelopori oleh sarjana dan pemimpin negara Islam suatu masa ketika dahulu. Namun demikian, kita sama sekali tidak boleh mengabaikan ciri-ciri sebagai Muslim yang teguh iman, sempurna amal ibadah dan berakhlak mulia serta menjauhi sifat-sifat yang negatif. Dengan itu kita cuba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mulk ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud,
Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantau serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu mengambil kesempatan ini dengan bekerja bersungguh-sungguh, dedikasi, jujur dan amanah serta berusaha menambah ilmu pengetahuan bagi menjamin kejayaan hidup kita di atas dunia ini. Al-Quran menjelaskan bahawa ilmu sebagai faktor yang penting membezakan seseorang manusia. Hal ini jelas kerana dengan memiliki dan menguasai dalam pelbagai bidang ilmu mampu mengangkat darjat ummah, bangsa dan negara menjadi lebih baik, mulia, dihormati dan disegani. Sebaliknya, jika umat Islam mundur dan tidak menguasainya, sudah tentu seluruh umat Islam akan berdosa kerana menuntut ilmu difardukan kepada semua orang Islam. Walau bagaimanapun, pada hari ini kita dapati sebilangan umat Islam kurang menghayati ajaran Islam, bahkan ada yang mengabai nilai-nilai murni Islam dalam kehidupan seharian mereka. Malahan nilai-nilai murni dan akhlak ini telah diamalkan oleh bangsa lain yang menyedari ianya penting untuk kesempurnaan dan kemajuan hidup. Fenomena ini di suatu ketika dahulu pernah disebut oleh seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Abduh, dengan katanya, sesungguhnya aku telah pergi ke negeri barat dan aku lihat Islam padanya, dan aku telah pergi ke dunia Islam dan aku lihat barat padanya. Kata-kata ini menunjukkan betapa terhakisnya nilai amalan dan ajaran Islam di kalangan umat Islam itu sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat yang berkualiti adalah umat yang mempunyai akhlak yang mantap, menepati janji dan waktu, patuh berdisiplin dan sentiasa membantu serta bekerja dengan tekun dalam pekerjaan yang mereka ceburi. Nilai ini menjadi pemangkin atau pembergerak untuk mencapai wawasan negara. Hanya umat yang berkualiti dan berkemahiran serta mempunyai pegangan agama yang kukuh sahajalah boleh merealisasikan wawasan negara. Walau bagaimanapun, bagi umat yang berkemahiran tetapi rapuh nilai-nilai kerohanian tidak akan mampu membina kemajuan yang sebenarnya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, pada akhir tahun 2009 seramai 4.3 juta rakyat Malaysia dan sebanyak 125,752 orang Melayu beragama Islam, khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, masih belum mendaftarkan diri sebagai pemilih. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang terkenal, dalam bukunya yang bertajuk Fiqhud Daulah, ada menyatakan bahawa betapa pentingnya umat Islam, yakni rakyat, bersama melibatkan diri dalam proses pemilihan pimpinan, iaitu melalui proses pilihan raya. Ianya menjadi satu kefarduan kepada umat Islam sejagat bagi melantik pemimpin yang adil, yang bertakwa untuk mentadbir sesebuah negara. Kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah hari ini ialah, yang pertama, umat Islam, yakni rakyat, perlu memilih pemimpin yang adil dan berpengetahuan bagi mewujudkan negara yang aman dan juga makmur. Yang kedua, wujudkanlah masyarakat Islam yang berintegriti supaya umat Islam dihormati dan disegani di serata dunia. Yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah adalah panduan yang utama serta rujukan dalam mentadbir sesebuah negara. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang bermaksud, dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau melakukan demikian, maka orang-orang yang menaruh rasa permusuhan terhadap dirimu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat qarib. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Al-Wathiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah Allahumma ja'al Malaysia وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة